Bismillah, Assalamualaikum dan selamat pagi ketua-ketua biro semua. Kita mulakan mesyuarat ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun semua sudah mengenali saya, tetapi izinkan juga untuk saya memperkenalkan diri. Saya Morini Umairah selaku pengarah program untuk Kejohanan Sukan Semester 1 2023, juga merangkap pengerusi pada mesyuarat kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan hargai jasa semua ketua biro yang hadir pada mesyuarat kita kali ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sihat dan serta baik-baik juga di bawah lindungannya. Jika tiada apa-apa, izinkan untuk saya memulakan mesyuarat ya. Baiklah semua, sebagai semua sedia maklum, ini adalah merupakan mesyuarat terakhir kita sebelum kita memulakan program Kejohanan Sukan Semester 1 2023 pada kali ini. Saya harap ada penambahbaikan gerak kerja berdasarkan ulasan laporan yang telah saya ulas pada mesyuarat sebelum ini. Sukacita untuk saya ingatkan sekali lagi, program Kejohanan Sukan Semester 1 ini di bawah anjuran Office Management Club, iaitu Kelab Pengurusan Pejabat dan Teknologi di bawah Fakulti Pengurusan Perniagaan. Program ini bertarikh pada 21 Disember 2023 dan bertempat di Dewan Bendahara UiTM Cawangan Melaka, kampus Alor Gajah. Tujuan program ini pula adalah untuk memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara aktif dan meningkatkan kemahiran berkumpulan antara satu sama lain. Jadi, saya harap semua ketua biro sudah bersedia dengan agenda utama mesyuarat kita pada kali ini, iaitu untuk membentangkan laporan akhir secara keseluruhan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput saudari Alia Amira selaku Ketua Biro Protokol untuk memulakan pembentangan. Silakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk bersama-sama berkumpul dalam mesyuarat kali ini. Saya, Alia Amira selaku Ketua Biro Protokol ingin membentangkan laporan mengenai tugas-tugas yang perlu dilaksanakan bagi menjamin kelancaran dan kesempurnaan program kali ini. Untuk makluman Puan Pengerusi dan saudari sekalian, AJK Protokol telah berjaya menyiapkan tentatif program pada minggu yang lalu sesuai dengan pergerakan program kali ini. Kami juga telah menyediakan dan menghantar surat jemputan kepada tetamu terhormat. Sehubungan dengan itu, kami telah menerima maklum balas kehadiran tetamu terhormat dan kesemua daripada mereka memberi respon yang positif. Tambahan lagi, AJK Protokol telah menyiapkan teks ucapan pengarah program, teks ucapan pengerusi majlis yang akan digunakan sepanjang program ini berjalan, serta teks ucapan rektor sebagai perasmian program sempena Kejohanan Sukan Semester 1 2023 atas rujukan dan bimbingan daripada Puan Zuraida. Dalam mesyuarat antara AJK Biro Protokol pada 2 minggu yang lepas, Saudari Nurul Fatihah binti Aziz telah menawarkan diri untuk menjadi pengerusi majlis pada program kali ini. Saudari Fatihah mempunyai pengalaman menjadi pengerusi majlis dalam beberapa program dan saya yakin beliau boleh menggalas tanggungjawab yang diberikan dengan baik. Seterusnya, kami juga perlu memastikan dan melabelkan tempat duduk tetamu terhormat mengikut protokol yang ditetapkan. Kami telah membincangkan hal ini bersama Ketua Biro Logistik kerana perkara ini memerlukan kerjasama daripada mereka. Baiklah, saya akan beralih ke tugas protokol yang berikut semasa program berjalan.
Sebagai AJK protokol, kami telah melantik Nur Azra binti Zamri sebagai penyambut tetamu yang dipertanggungjawabkan untuk menyambut dan menjemput tetamu yang hadir serta mengiringi mereka ke tempat duduk yang telah ditetapkan dengan penuh sopan dan rasa hormat. Kami memilih saudari Azra kerana beliau memiliki kriteria yang baik. Selain itu, kami juga perlu memastikan pengerusi majlis, pengarah program dan tetamu penghormat mengakhiri dan mematuhi teks ucapan yang disediakan pada masa yang ditetapkan. Ini merupakan perkara penting yang perlu dipatuhi agar program dapat berjalan lancar sesuai dengan ekspektasi. Seterusnya, AJK protokol dipertanggungjawabkan untuk mengawal sedia pergerakan pelajar dari awal sehingga akhir program berlangsung. Hal ini termasuklah memastikan pelajar-pelajar mengikuti program dan menyertai aktiviti-aktiviti sukan yang dianjurkan mengikut masa yang ditetapkan serta memastikan wakil dari kumpulan pemenang hadir semasa penyampaian hadiah. Perkara ini memerlukan kerjasama daripada Ketua Biro Aktiviti iaitu Saudari Nurina. Setelah berakhir program ini, AJK protokol bertanggungjawab memastikan Dewan dan semua kawasan sekitar yang terlibat ada dalam keadaan bersih seperti yang asal. Seterusnya, kami juga perlu menyediakan laporan program keseluruhan sepanjang program berlangsung merangkumi program sebelum, semasa dan selepas. Akhir kata, saya sebagai Ketua Biro Protokol akan memastikan semua AJK Biro Protokol yang terlibat dapat memberi komitmen dan kerjasama yang baik untuk menjayakan program Kejohanan Sukan Semester 1 2023 kali ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja laporan saya berkenaan tugas protokol untuk program ini. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Saudari Amira di atas pembentangan laporan tersebut. Saya rasa pembentangan yang baik, jadi saya berikan pujian di atas komitmen yang cemerlang Saudari Amira dan Biro Protokol yang lain berikan. Saya rasa tiada apa yang perlu saya ulas lagi kerana saudari telah membentangkan dengan baik dan saya jelas keseluruhannya. Terima kasih. Seterusnya, kalau tiada apa-apa, saya teruskan dengan saudari Nurina Hadifah selaku Biro Peserta dan Aktiviti. Silakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi kerana telah memberi ruang kepada saya untuk berucap pada mesyuarat kali ini. Saya Nurina Hadifah selaku Ketua Biro Peserta dan Aktiviti ingin memaklumkan mengenai laporan akhir berkaitan jumlah peserta yang akan hadir pada program tersebut serta aktiviti yang akan diadakan bagi program Kejohanan Sukan Semester 1 2023. Seperti yang sedia maklum, program ini telah melibatkan pelajar semester 1. Oleh itu, telah dianggarkan seramai 200 orang pelajar dari 10 buah kelas bagi mengikuti program ini. Telah didapati bahawa seramai 20 orang pelajar dari setiap satu kelas dan suka saya memaklumkan bahawa jumlah keseluruhannya telah mendapat seramai 50 orang pelajar lelaki dan 150 orang pelajar perempuan. Para peserta akan diberikan kod QR untuk mengisi kehadiran mereka. Apabila mereka mengisi kod QR tersebut, ia akan memudahkan bagi saudari biro yang berkaitan bagi tujuan sijil penyertaan. Seterusnya, saya beralih kepada aktiviti pula. Aktiviti yang bakal diadakan pada program ini ialah aktiviti mencari harta atau lebih dikenali sebagai treasure hunt. Aktiviti ini akan diadakan di Dewan Bendahara dan di kawasan sekitarnya iaitu Perpustakaan, Padang Kawat dan Dataran Keris. Aktiviti ini juga akan melibatkan penyertaan semester 1 mengikut kelas asal mereka. Ini kerana perlawanan di antara kelas bakal berlangsung pada hari tersebut. Buat pengetahuan semua, terdapat 5 permainan yang bakal dimainkan iaitu terompa gergasi, belon dalam cawan, tarik upih, cap teh dan bowling kelapa di setiap tempat yang telah ditetapkan. Setiap 10 kumpulan yang telah diagihkan perlu bergerak ke tempat yang telah ditetapkan
mengikut masa yang telah diperuntukkan. Setelah mereka tiba di tempat yang telah ditetapkan, setiap kumpulan akan menerima tugasan tersebut dan mereka perlu menyelesaikan tugasan tersebut dalam masa 10 minit. Oleh itu, setiap kumpulan perlu menghantar 4 orang peserta bagi setiap permainan yang berbeza. Sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikan tugasan tersebut pada masa yang telah ditetapkan iaitu 10 minit, mereka akan dikenakan merit tambahan iaitu 2 minit. Pada akhir tugasan, mereka juga akan dibekalkan dengan cebisan kertas puzzle untuk dilengkapkan pada akhir permainan. Pemenang bagi setiap kumpulan akan dikira berdasarkan kelajuan mereka tiba di tempat yang terakhir iaitu di Dewan Bendahara dan menyiapkan puzzle tersebut. Masa yang terpantas dalam menyambung ke semua cebisan puzzle akan dikira sebagai pemenang. Pemenang akan diambil dari tempat pertama hingga tempat yang ketiga dan kumpulan yang seterusnya akan mendapat sagu hati sebagai hadiah dalam menyertai kejohanan ini. Sekian sahaja laporan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Nurina. Saya ingin berikan pujian tentang pemilihan tempat aktiviti yang strategi dan teratur. Dan saya rasa juga aktiviti yang dipilih oleh pihak biro peserta dan aktiviti ini dapat menarik minat kerana dapat mengimbau zaman kanak-kanak kita. Tahniah tentang itu. Saya rasa sama juga tiada apa yang perlu saya ulas lebih lanjut kerana saya sudah jelas semuanya. Terima kasih saudari. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan saudari Nur Syamira selaku Ketua Biro Makanan. Silakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi. Saya Nur Syamira selaku Ketua Biro Makanan akan menerangkan laporan saya berkaitan persediaan makanan untuk acara Sukan OMAD. Seperti yang saudari-saudari sekalian telah sedia maklum, pada mesyuarat yang lepas, kita sudah membuat keputusan untuk melakukan acara Sukan OMAD ini untuk pelajar SEM 1 sahaja. Jadi, saya telah pun membuat kiraan bajet yang perlu digunakan dalam persediaan makanan kepada ahli VIP dan juga semua pelajar SEM 1. Berdasarkan bajet tersebut, saya telah pergi mencari perkhidmatan catering yang boleh menyediakan semua makanan itu pada hari kejadian. Memandangkan acara itu berlangsung dari pagi hingga ke petang, saya telah meminta pihak perkhidmatan catering untuk menyediakan 3 jenis makanan. Pada waktu pagi, roti sandwich dan air mineral akan disediakan kepada semua pelajar untuk mengalas perut mereka sebelum mereka melakukan aktiviti. Pada waktu tengah hari pula, nasi putih dengan lauk kari ayam dan dibekalkan dengan minuman tenaga akan disediakan kepada semua pelajar bagi menyokong mereka dalam meneruskan aktiviti sukan. Manakala pada waktu petang pula, pihak perkhidmatan catering akan menyediakan mihun goreng dan air sirap sahaja. Selain itu, gerai makanan juga telah dipasang sepenuhnya di kawasan sekitar Dewan Bendahara untuk disediakan kepada semua pelajar yang kelaparan semasa menjalankan aktiviti. Saya juga telah berkomunikasi dengan semua pembekal dan telah menyediakan inventory untuk memastikan stok makanan sentiasa mencukupi sepanjang acara berlangsung. Dan saya juga telah memilih beberapa menu ringkas tetapi menarik seperti burger, sausage, kebab, buah-buahan segar dan juga minuman ringan. Saya telah menyusun langkah-langkah keselamatan makanan dan memastikan kaki tangan gerai dilatih dengan baik. Kebersihan tempat penyediaan makanan juga menjadi keutamaan agar tidak berlaku kejadian yang tidak diingini seperti pelajar mengalami keracunan makanan. Justru itu, saya akan menawarkan pakej makanan khas untuk meningkatkan semangat serta pendapatan. Saya juga telah menyusun rencana kecemasan untuk mengendalikan situasi yang tidak diingini seperti cuaca buruk. Contohnya, jika pada hari kejadian hujan, saya telah menyediakan satu kawasan yang luas di mana kaki tangan gerai boleh membuka dan menjual makanan di gerai tersebut. Itu sahaja laporan saya mengenai persediaan makanan untuk pelajar. Sekarang saya akan menerangkan laporan saya mengenai makanan untuk persediaan makanan khas
kepada ahli VIP semasa acara Sukan OMAC. Untuk acara ini, ahli VIP terdiri daripada pensyarah OMAC, rektor dan juga ketua fakulti. Jadi, saya telah menyediakan hidangan khas dan set makanan VIP untuk memastikan pengalaman makanan VIP lebih istimewa daripada pelajar. Untuk bahan makanan khas, saya telah berhubung dengan perkhidmatan catering agar menggunakan bahan yang lebih berkualiti dan produk yang premium untuk mendapatkan kualiti yang terbaik untuk memenuhi ekspektasi ahli VIP. Saya juga telah memastikan terdapat variasi penutup yang berkualiti tinggi untuk memenuhi cita rasa ahli VIP. Selain daripada itu, saya juga telah bekerjasama dengan pembekal dan telah menyediakan hidangan khas tempatan yang unik sebagai sebahagian daripada pengalaman makanan VIP. Bersama itu, saya telah menyusun perkhidmatan khas untuk tempahan dan penyampaian makanan untuk kawasan VIP agar ahli VIP dapat menikmati pengalaman makanan dengan lebih selesa. Sekian itu sahaja laporan daripada saya mengenai persediaan makanan. Baiklah, terima kasih Saudari Syamira. Saya suka dengan pemilihan juadah yang Saudari Syamira pilih dan saya rasa idea yang sangat menarik untuk kita adakan jual-jualan di sekitar Dewan Bendahara tersebut. Tetapi mohon maaf Saudari Syamira, izinkan saya tanya bagaimana pula dengan makanan untuk pihak urus setia ya? Maaf tentang itu. Mengenai makanan untuk urus setia, mereka akan menikmati hidangan yang serupa dengan pelajar pada waktu pagi dan tengah hari. Tetapi mereka juga akan disediakan makan malam kerana mereka bertanggungjawab atas pembersihan dewan dan kawasan di sekitarnya. Untuk jamuan makan malam urus setia, saya telah memilih hidangan nasi goreng kerana kemudahannya dalam penyajian dan kelajatannya. Saya juga telah menyediakan beragam hidangan daging dan sayuran untuk memuaskan berbagai selera. Dan tentu saja ada pilihan hidangan penutup dan minuman untuk melengkapi makan malam mereka. Baiklah, sekarang saya dah jelas dengan pembentangan tentang tugas Biro Makanan. Terima kasih Saudari Syamira. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan Saudari Intan Akila selaku Ketua Biro Logistik dan Persiapan Majlis. Silakan Saudari. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis kerana telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk membentangkan laporan saya pada hari ini. Saya, Intan Akila, selaku Ketua Biro Logistik dan Persiapan Majlis akan menerangkan laporan saya dengan lebih terperinci berkaitan persiapan yang telah dilakukan. Untuk pengetahuan Puan dan Saudari, gerak kerja hampir 90% telah disiapkan. Skop tugasan untuk unit logistik adalah merangkumi sebelum dan juga selepas program dijalankan. Untuk maklumat Puan dan Saudari, kami telah menempah Dewan Bendahara bagi program ini. Hal ini kerana Dewan ini mampu menampung seramai 220 orang dalam satu masa dan juga mempunyai kemudahan pendingin hawa. Pihak kami juga telah membuat tempahan bagi kawasan sekeliling yang akan kami gunakan bagi menjayakan program ini seperti perpustakaan dan juga padang kawat. Selain itu, antara tugas yang telah kami lakukan adalah menyediakan 20 buah kerusi bagi tetamu VIP dan juga 200 kerusi bagi pelajar. Kami juga telah menyediakan 4 meja bagi kegunaan pada hari kejadian. Untuk makluman Puan, kami telah menyiapkan pelan kedudukan bagi kerusi dan meja di dalam dewan tersebut. Pihak kami juga telah merujuk Biro Protokol terlebih dahulu mengenai pelan kedudukan tersebut. Setelah itu, pihak kami telah berjumpa dengan Tuan Amirul untuk mengambil keperluan elektronik seperti yang telah dijanjikan. Pihak kami telah menyediakan 3 mikrofon, 1 projektor, 2 pembesar suara dan juga 3 kamera. Di samping itu, pihak kami juga telah menguruskan baju bagi program ini. Untuk maklumat semua,
bagi tugas menempah baju, kami telah meminta cadangan untuk memilih rekaan baju yang sesuai bagi program ini. Setelah mendapat kata sempakat, maka kami terus membuat tempahan pada harga RM25 bagi sehelai t-shirt berkollar untuk lelaki, manakala RM28 bagi t-shirt muslimah untuk perempuan. Untuk maklumat saudari dan puan, baju tersebut telah sampai 2 hari yang lalu. Akhir sekali, seperti yang kita sedia maklum bahawa program ini mempunyai acara sukan yang akan dipertandingkan seperti belon dalam cawan, terompah gergasi, cap teh dan sebagainya. Pihak kami sangat peka dengan maklumat tersebut dan kami telah menyediakan belon, cawan, terompah gergasi, cap teh, kelapa tua, botol air dan banyak lagi. Pihak kami juga telah menyediakan dulang makanan, balang air, pinggan, gelas, set, garfu dan sudu setelah dimaklumkan oleh Biro Makanan. Saya dan ahli jawatan kuasa logistik yang lain telah membuat pemeriksaan buat kali yang terakhir bagi mengelakkan sebarang masalah barang tidak mencukupi. Itu sahaja laporan daripada saya sebagai Ketua Biro Logistik. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Intan. Tahniah juga saya ucapkan kerana telah selesaikan tugas yang patut dijalankan oleh Biro Logistik dan Persiapan Majlis. Sama juga tiada apa yang saya perlu ulas lebih lanjut kerana saya telah jelas dengan semua pembentangan. Terima kasih. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan Saudari Nuri Syahira selaku Biro Keselamatan. Silakan Saudari. Terima kasih kepada Puan Pengerusi kerana memberikan saya ruang untuk saya menerangkan laporan akhir saya. Saya, Nuri Syahira, yang diberikan tanggungjawab sebagai Biro Keselamatan untuk program yang akan dijalankan nanti. Biro Keselamatan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan pelajar dan para staf terjamin ketika program berlangsung sehinggalah tamat. Untuk pengetahuan saudari semua, pihak yang terlibat dalam keselamatan program ini adalah Polis Bantuan, anggota Persatuan Bulan Sabit Merah iaitu PBSM dan juga agensi keselamatan yang lain. Sedikit penerangan untuk tugas-tugas anggota yang saya sarankan tadi. Polis Bantuan akan memastikan kedatangan VIP menaiki kenderaan berjalan dengan lancar. PBSM pula memberikan bantuan kecemasan kepada pelajar yang tercedera dan untuk agensi keselamatan yang lain memantau keadaan sekeliling ketika program berlangsung. Seterusnya, berkaitan tempat ketika berlangsungnya program, kami sudah memastikan tempat yang disebutkan oleh Saudari Nurina bersesuaian dengan aktiviti yang disebut. Selain itu, kami telah memastikan peralatan seperti pertolongan cemas mencukupi dan pihak PBSM juga ada menyediakan peralatan seperti pengusung serta kenderaan iaitu ambulans untuk membawa pelajar yang tercedera parah ke hospital. Sedikit penerangan berkaitan prosedur iaitu jika pelajar tercedera ringan, tercedera parah dan berlaku kebakaran. Jika pelajar tercedera ringan, pihak PBSM akan cuba memberikan pertolongan cemas dengan segera kepada pelajar tersebut. Bagi yang tercedera parah, PBSM akan membawa pelajar tersebut ke Hospital Alor Bajang. Diingatkan supaya ketika berlaku kebakaran, semua pelajar diingatkan supaya tidak panik dan segera keluar berkumpul di ruang letak kenderaan di KPP 1. Seterusnya, sudah kita ketahui cuaca di Melaka ini adalah sangat panas ketika menjelangnya tengah hari sehingga petang. Oleh itu, saya telah memberitahu para pelajar untuk membawa dan meminum air yang mencukupi
supaya pelajar tidak terhidrasi dan menyebabkan pengsan dan hitam. Diingatkan juga untuk biro-biro sekalian untuk berbuat sedemikian. Okay, akhir sekali, saya ingin menekankan berkaitan COVID-19. Pada mesyuarat sebelum ini, saya tidak menekankan bahawa pelajar perlu memakai topi muka. Tetapi disebabkan kes COVID-19 ini semakin meningkat pada hari ini, saya telah menyarankan semua pelajar untuk memakai topi muka, terutamanya ketika program berlangsung di Dewan Bendahara. Tetapi para pelajar boleh membuka topeng muka ketika aktiviti berlangsung. Bagi pelajar yang tidak sihat terutamanya, iaitu demam atau batuk, mereka disarankan untuk sentiasa pakai topeng muka. Hal ini bagi mengelakkan berjangkit pada pelajar yang lain. Saya rasa itu sahaja laporan daripada saya. Kami daripada Biro Keselamatan berharap akan menjalankan tanggungjawab dengan amanah. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Nurish. Saya juga ingin berikan pujian yang baik atas tugas yang saudari dan pihak saudari laksanakan untuk memastikan keselamatan bukan sahaja untuk peserta, malah untuk semua yang terlibat juga. Jadi saya rasa dah tak ada apa-apa untuk saya ulas. Saya teruskan dengan Ketua Biro yang terakhir. Jadi saya minta Saudari Nur Syuhada selaku Ketua Biro Publicity dan Multimedia untuk bentangkan laporan. Silakan Saudari. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengerusi. Saya Nur Syuhada selaku Ketua Biro Multimedia dan Publicity akan menerangkan laporan berkenaan segala persiapan yang telah dilakukan. Untuk makluman awal, ahli jawatan kuasa yang bertugas telah berjaya menyiapkan reka bentuk poster, kain rentang dan video pengenalan program yang akan ditayangkan semasa program berlangsung mengikut tema yang telah dibincangkan pada mesyuarat yang lepas. Reka bentuk poster, kain rentang dan video tersebut juga telah dikongsikan di laman sosial rasmi OMAC seperti Instagram dan TikTok bagi menarik minat para pelajar dan memberi informasi mengenai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan serta jadual waktu perjalanan program yang telah disusun oleh Biro Protokol. Selain itu, kami juga telah berjaya menyiapkan reka bentuk latar belakang yang akan dipancarkan pada projektor semasa program berlangsung untuk sesi perasmian dan penutupan program. Slide yang memperkenalkan tetamu VIP juga disediakan untuk kegunaan pada hari tersebut. Seperti yang dinyatakan dalam mesyuarat yang lepas, video montaj berkenaan semua persiapan untuk menjayakan program ini juga disediakan untuk menaikkan semangat para peserta melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Kami telah mengambil gambar dan merakam video semasa beberapa sesi mesyuarat dan aktiviti yang diadakan untuk tujuan pendokumentasian bagi dimasukkan ke dalam video montaj tersebut. Tidak dilupakan juga, kami juga telah membuat template dan reka bentuk sijil untuk diberikan kepada semua ahli jawatan kuasa yang terlibat. Kami juga menyediakan sijil untuk para pelajar dan telah dikumpulkan mengikut kumpulan supaya mudah untuk diberikan semasa sesi penyampaian sijil apabila program berakhir. Dalam pada itu, seperti yang dinyatakan oleh saudari intern, baju t-shirt untuk ahli jawatan kuasa telah sampai di ATM dan telah diagihkan kepada setiap orang bagi memastikan keseragaman semua ahli. Jadi baju jersey tersebut juga telah dipromosikan di laman sosial OMAC sekiranya terdapat pelajar semester 1 yang berminat untuk membeli dan memakai baju tersebut pada hari program berlangsung. Jadi suka untuk saya maklumkan bahawa 60% pelajar semester 1 telah membeli baju tersebut. Jadi hal ini menggambarkan bahawa program sukan OMAC mendapat respon yang positif daripada para pelajar dan maklumat yang disalurkan kepada mereka juga telah diterima dengan baik.
Seterusnya, saya juga telah menyemak kod QR yang akan digunakan semasa sesi pendaftaran dan juga kod QR yang akan digunakan semasa sesi maklum balas apabila program berakhir sekiranya ia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Bagi alatan dan kelengkapan, kami telah menyediakan kamera digital, pembesar suara, perakam video dan lain-lain lagi yang akan digunakan di Dewan Bendahara dengan bantuan daripada Biro Logistik. Dalam pada itu, saya akan memastikan kelancaran gerak kerja ahli jawatan kuasa kerana dengan membahagikan tugas antara semua ahli. Antara tugas tersebut ialah termasuklah kami bertanggungjawab untuk merakam video dan mengambil gambar di setiap di setiap tempat aktiviti-aktiviti dijalankan dan memastikan muzik latar dimainkan semasa program berlangsung. Akhir sekali, saya sebagai ketua akan memantau pergerakan ahli jawatan kuasa agar kami dapat menangkap setiap momen menerusi lensa kamera dan memastikan sistem suara berada dalam keadaan baik sepanjang program berlangsung. Sekian, itu sahaja daripada saya selaku Ketua Biro Multimedia dan Publicity. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Syuhada. Pertama sekali, saya syukur kehadrat ilahi kerana semua pelajar semester 1 telah dimaklumkan tentang program ini. Setelah saya melihat gerak kerja Biro Publicity dan Multimedia ini, saya berikan kredit yang sangat baik atas penghasilan tugas yang anda semua lakukan. Berkenaan video, kain rentang, poster, semuanya dilakukan dengan baik. Saya harap juga Biro-Biro Multimedia teruskan semangat untuk merakam pula detik-detik indah semasa program dilaksanakan nanti. Baiklah, terima kasih. Saya rasa tamat sudah pembentangan laporan akhir dari semua ketua biro yang hadir pada mesyuarat terakhir kita kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana telah memberikan komitmen dan tanggungjawab yang baik untuk menjayakan program Kejohanan Sukan Semester 1 2023 pada kali ini. Secara keseluruhannya, saya berikan pujian yang baik kepada semua dan tahniah atas komitmen yang anda semua berikan. Jadi, saya rasa sebelum saya akhiri mesyuarat ini, besar harapan saya untuk semua ketua biro dan sampaikan juga kepada semua urus setia yang terlibat agar dapat memberikan komitmen yang terbaik seperti mana saudari dan semua pihak urus setia lakukan sekarang sewaktu program nanti berlangsung. Jika tiada apa-apa, saya rasa kita boleh tutup mesyuarat kita dengan tasbih kafarah dan surah wal-as. Baiklah semua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan.